Kita sering mengharapkan bahawa kita sentiasa ada faktor menarik yang boleh membawa kita ke arah perpaduan nasional yang lebih utuh. Kita bermimpi agar ada satu perkara yang boleh buat kita berkongsi rasa, bersama-sama percaya bahawa adanya alasan untuk kita lebih bersatu padu. Harapan itu adalah untuk melihat sambutan perayaan kita disuntik dengan semangat kepelbagaian kini menjelang penghujungnya secara jelas memperlihatkan bahawa perayaan kita ini tidak diserikan dengan perpaduan. Situasi ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan sambutan perayaan pada ketika dahulu. Oleh itu, apakah yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat? Peranan media seperti akhbar dan televisyen dalam menyemai perpaduan hendaklah diteruskan. Demikian itu, media juga hakikatnya berperanan besar dalam membantu menyemai perpaduan kaum. Oleh hal yang demikian, kepentingan media massa dalam pembangunan sosioekonomi dan kebudayaan di sesebuah negara pada masa ini tidak boleh dinafikan dan patut diberikan pengiktirafan sewajarnya. Tambahan pula, peranan tersebut sudah terang lagi bersuluh adalah selari dengan prinsip yang termaktub dalam rukun negara serta sebagai panduan untuk setiap warga negara dalam pembinaan negara tanpa mengira perbezaan fahaman atau warna kulit. Tidak dapat dinafikan bahawa hubungan sesama manusia dapat diperkukuh melalui media. Hal ini demikian kerana pada era globalisasi kini, majoriti individu memiliki gadget yang sentiasa bersama mereka atau boleh diibaratkan gadget tersebut seperti nyawa yang tidak lekang daripada empunya badan. Oleh itu, jelaslah bahawa media mampu menjadi medium pemangkin keharmonian dan perpaduan dalam memastikan kestabilan negara sentiasa terjamin. Seyogianya, setiap individu mengetahui bahawa peranan media yang paling utama adalah untuk memudahkan komunikasi, kewujudan pelbagai aplikasi manusia untuk berhubung dengan pihak lain. Aplikasi tersebut juga membolehkan kita berkomunikasi secara langsung dengan sahabat handai, saudara mara dan keluarga, walau di mana berada. Tamsilnya, kita boleh berkomunikasi dengan orang lain melalui Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Oleh itu, pada musim perayaan, kaum-kaum lain dapat menyediakan atau menjemput rakan-rakan yang berbilang kaum untuk merayakan perayaan yang disambut secara bersama melalui media sosial. Secara tidak langsung, perkara ini akan merapatkan hubungan silaturahim sesama anggota masyarakat kendatipun kita berlainan bangsa. Seterusnya, isu perayaan ini juga dapat memupuk perpaduan rakyat Malaysia dari segi ekonomi. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Terdapat banyak perayaan juga di Malaysia seperti contoh Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan banyak lagi. Seperti contoh Hari Raya Aidilfitri, umat Islam sekali lagi bakal merumus perbelanjaan besar untuk menganjurkan majlis rumah terbuka, menghulurkan duit raya dan perbelanjaan lain. Keinginan berbelanja besar ini merentas golongan pelbagai tahap pendapatan. Sambutan Aidilfitri ini, jika dirancang dengan baik, berupaya menjadi satu pelaburan sosial memberi manfaat kepada pelbagai golongan masyarakat. Antaranya ialah melalui aktiviti kunjung mengunjungi serta perjumpaan keluarga dan sahabat andai serta pelbagai kaum. Pada Syawal, umat Islam juga sangat digalakkan untuk bersedekah dengan menyampaikan sumbangan dalam bentuk kewangan atau barang keperluan. Ini dapat meningkatkan lagi ekonomi orang tersebut. Ia menunjukkan perpaduan antara masyarakat dan semangat kebersamaan, kemurahan hati dan tanggungjawab sosial. Bermakna, perayaan adalah platform memperkukuh identiti budaya. Perayaan ini mengukuhkan ikatan kekeluargaan, menggalakkan pergaulan dan rangkaian, merangsang ekonomi, menggalakkan sumbangan amal dan mengukuhkan identiti budaya. Impak positif yang datang dengan perayaan itu menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan masyarakat. Apakah kaitan perayaan dengan perpaduan? Dua perkara ini sering dikaitkan dalam konteks menunjukkan perpaduan dalam masyarakat berbilang etnik.
Malaysia aman dan tinggi aras kesatuan ke arah membina bangsa Malaysia. Konsep digunakan mencerminkan bangsa Malaysia boleh berubah dari semasa ke semasa dan daripada seorang Perdana Menteri ke Perdana Menteri lain, tetapi proses dan matlamatnya tetap sama. Justeru, perayaan yang disambut rakyat bukan ukuran dan angkuba, tepat untuk digunakan mengukurkan aras perpaduan pelbagai etnik. Perayaan penting untuk keluarga yang duduk berjauhan bertemu merapatkan hubungan. Hari ini, setiap perayaan melalui suasana baharu, ramai ahli politik, terutama wakil rakyat, menajah kunjungan atau sambutan perayaan di sesebuah parlimen atau Dewan Undangan Negeri, termasuk di Rumah Panjang di Sarawak. Banyak majlis ditajah ahli politik. Mereka menajah, makan dan minum, datang berziarah serta disambut sebagai tetamu istimewa dengan pelbagai acara. Apakah acara seperti ini termasuk dalam konteks perpaduan dalam hubungan etnik? Kebelakangan ini, banyak majlis ditajah ahli politik melanggar adat dan adab sesuatu perayaan dengan mengadakan pertunjukan tiada kaitan dengan budaya etnik. Berkenaan dengan majlis dianjurkan, ada majlis perayaan yang diadakan mengundang kontroversi. Kontroversi seperti ini menunjukkan banyak perkara perlu diperbaiki dalam proses pendidikan bagi memberi kefahaman kepada rakyat mengenai pelbagai budaya bangsa, agama dan cara hidup. Bukan semua perayaan boleh diraihkan secara sembrono tanpa mengambil kira sensitiviti agama, kaum dan etnik. Apa yang penting, sambutan perayaan harus mempunyai elemen memupuk dan mengukuhkan perpaduan rakyat tanpa mengira ideologi politik, kaum, penganut agama atau kepercayaan tanpa menjejaskan pegangan agama serta kini berteraskan konsep Malaysia Madani. Perayaan tidak patut dijadikan alat atau kepentingan politik bagi meraih sokongan pengundi. Sebaliknya, ia adalah pemangkin penting mengukuhkan perpaduan dan keharmonian antara kaum. Sambutan perayaan yang diraikan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini berjaya membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Kunci keamanan dan keharmonian dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama sekaligus menjadi asas kepada pembinaan negara dan berupaya mencapai semangat satu Malaysia. Menghormati budaya dan agama etnik lain menjadi ciri kepada masyarakat berbilang kaum dan menjadi kewajipan setiap rakyat untuk terus mengekalkan tanggungjawab berkenaan menerusi amalan 5 prinsip rukun negara. Perayaan tahunan seperti Aidilfitri, Christmas, Deepavali dan Tahun Baharu Cina adalah perayaan yang memanfaatkan semua kaum dari segi memupuk keharmonian, keamanan dan perpaduan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial merupakan salah satu objektif yang ingin dijayakan oleh penduduk atau komuniti. Bukan itu sahaja, konsep ini merupakan sesuatu matlamat yang berterusan dalam memupuk kesepaduan antara penduduk yang berbilang kaum atau bangsa. Dalam kekangan yang dihadapi seperti suka tidak bertoleransi, ketidakstabilan demokrasi, kesepaduan sosial dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di samping itu, kesepaduan sosial juga dikatakan menggambarkan situasi sebenar dalam masyarakat yang ditunjukkan melalui perilakuan mereka. Bagaimanakah isu perayaan dapat memupuk perpaduan antara kaum dari aspek sosial dalam kalangan rakyat Malaysia? Kemajmukan rakyat daripada berbilang bangsa mewujudkan kepelbagaian kebudayaan di negara ini. Penduduk yang berbilang kaum ini menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun dalam keadaan yang meriah serta muhibah. Dalam setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah memberi peluang kepada pelbagai kaum untuk kunjung mengunjungi antara satu sama lain bagi memeriahkan satu-satu perayaan, sekaligus dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum di Malaysia.
Isu perayaan dapat memupuk perpaduan antara kaum telah dibuktikan dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh umat Islam dengan penuh kesyukuran pada 1 Syawal setiap tahun bagi meraihkan kemenangan melawan hawa nafsu dan menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi kunjung mengunjungi ke rumah sanak saudara, jiran, dan rakan-rakan di samping aktiviti rumah terbuka menjadi pengerat ikatan silaturahim khususnya dalam kalangan masyarakat Islam dan rakyat Malaysia secara amnya. Selain itu, perayaan Tahun Baru Cina yang disambut masyarakat Cina yang menandakan kedatangan Tahun Baharu menurut kalender Cina. Pada malam sebelum perayaan, semua ahli keluarga berkumpul untuk makan besar bagi mengeratkan hubungan sesama mereka. Tarian singa yang dipersembahkan dipercayai membawa tuah serta kekayaan kepada tuan rumah dan dalam masa yang sama menarik masyarakat berbilang kaum menyaksikan keunikan gerak tarinya. Kemudian, bagi masyarakat India pula, mereka menyambut Hari Deepavali yang juga dikenali sebagai Diwali atau Festival Cahaya dan disambut masyarakat beragama Hindu pada bulan gelap bernama Aipasi sekitar Oktober atau November. Acara kunjung mengunjungi ke rumah kaum keluarga turut dilakukan selepas upacara sembahyang. Kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dengan kewujudan pelbagai etnik, agama, budaya, sosioekonomi, politik, dan pendidikan. Aplikasi dan penghayatan nilai murni bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Islam, bahkan turut diamalkan oleh kaum dan etnik lain. Suatu usaha perlu digembleng bagi memastikan perpaduan antara seluruh rakyat Malaysia tercapai. Soal perpaduan dan permuafakatan sangat penting dalam sesebuah negara yang majmuk kerana perpaduan itu menjadi tunggak kepada kemajuan serta kestabilan etnik, agama, budaya, sosioekonomi, politik dan pendidikan. Paling penting ialah setiap rakyat Malaysia tidak mengira keturunan atau kedudukan, sama ada penyokong kerajaan atau pembangkang, seharusnya jujur dan ikhlas dalam berusaha mencapai perpaduan kaum di negara ini. Kita tidak mahu tragedi-tragedi buruk yang berlaku di masa dahulu berlaku lagi seperti krisis ekonomi dan kewangan yang berlaku pada tahun 1997. Harus kita belajar dari sejarah agar sejarah tidak akan terulang.